Tampillah Abdullah bin Zubair bagi salam kat Nabi. Nabi keluar, Nabi jawab salam. Nabi tanya, apa hajat kamu datang kemari ni rombongan kanak-kanak? Nabi tak marah. Nabi tuan-tuan dengan kanak-kanak ni, Nabi senyum. Nabi cukup bersikap yang sangat-sangat baik, walaupun kanak-kanak, walaupun budak-budak. Sebab itu Al-Aqra ketika mana beliau tengok Nabi SAW mengucuk Hasan dan Husain, dia tengok Nabi kucuk Hasan dan Husain, dia terkejut. Dia kata, aku ada anak 10 orang, seorang pun aku tak kucuk mereka. Nabi SAW cucu tu. Jadi tuan-tuan, Nabi bersikap sangat-sangat lembut terhadap kanak-kanak. Ni kadang saya nak tegur sikit lah, kadang-kadang setengah tempat, bukan di sini, saya tengok sendiri. Di satu tempat, di satu masjid, area Putrajaya, budak-budak kat masjid ni, dia mari ke bising sikit lah. Dia punya cerkah tu lah. Ada seorang tak siap dia cerkah, saya pun terkejut. Punya ketak betul, saya yang ketak. Dia cerkah budak-budak. Sebab apa? Sebab tidak mesra. Akhirnya budak-budak ni tak mau main masjid. Sedangkan budak-budak ni memang kalau zaman Nabi SAW, kanak-kanak pun ada di masjid. Hatta Nabi SAW tengah solat, Nabi dengar tangisan bayi, Nabi mempercepatkan solat. Sebab apa dia mempercepat solat? Sebab kesian kak mak dia terganggu dengan tangisan anak dia. Sebab biasanya yang terganggu ni mak, mak tak terganggu pun. Anak teriak-teriak ni lah, dia tak kenal pun tangisan siapa. Mak dia dengar, dia nak suruh tahu anakku tu anakku. Nabi SAW mempercepatkan solat. Nak ceritanya zaman Nabi di masjid pun ada budak-budak, ada kanak-kanak. Tapi pada hari ini kadang-kadang dia marah. Dia marah budak-budak. Apa ni budak-budak bising? Tuan-tuan, budak-budak bising dalam masjid benda biasa. Yang luar biasa orang tua bising. Itu luar biasa. Dia marah budak-budak tu lompat. Biasalah budak lompat, nama pun budak. Yang luar biasa orang tua pakai lompat. Dalam masjid pakai lompat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma cara macam mana kita nak didik mereka. Didik mereka. Ni kadang-kadang bila mak ajak anak di masjid, jom di masjid, tak mau. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya dia pernah kena cubit sekali. Di masjid tu bila bising dia kena cubit. Lepas tu dia kata kapak dia apa? Lagi mana rontok tu tak mati, saya tak rupi. Punyalah takut dia. Gerut dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena mesra kanak-kanak. Mesra. Sebab itu nak tautan kasih sayang masjid tu hak semua. Jadi Nabi SAW mesra pada budak-budak ni. Nabi tanya, apa hajat kamu datang ke mana? Tampil Abdullah bin Zubair sebagai ketua kepada rombongan kanak-kanak. Dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami rombongan kanak-kanak ini datang untuk berbai'ah dan berjanji setia denganmu ya Rasulullah, untuk kami turut serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur 7 tahun dah ada semangat jihad. Tapi hari ini orang kadang-kadang 70 tahun semangat jihad. Dia terbalik. 7 tahun sebab apa? Itu yang kata didikan. Asma ibu Mikali dia didik anak dia. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, isteri ni dididik anak dia juga dapat tarbiyah daripada suami. Suami nak kena jadi orang yang bertanggungjawab. Jangan doakan isteri suami jadi masalah. Sebab apa? Sebab tanggungjawab isteri itu berada pada suami. Suami pegang amanah untuk didik isteri dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab siapa yang berada di bawah pimpinannya, di bawah jagaan. Tuan-tuan, bapa dia tak lepas kalau dia abaikan isteri dan anak dia. Dia tak lepas. Dia bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi satu contoh, satu kisah benar yang saya hadapi. Ada seorang pelajar, seorang student. Satu ketika depan saya dia datang, minta tanya soalan, sesuatu soalan. Sebab di universiti ni kalau subjek tamadun Islam contohnya, semua orang ambil, orang Islam ambil, bukan Islam pun ambil. Jadi yang datang ustaz saya pun saya tak tahu dia Islam ke tak tahu. Kan? Sebab nampak muka kasukan. Jadi ketika dia tanya soalan besar pun, bila mai waktu solat, saya kata dia masuk waktu solat, kena solat tu, jom kita solat. Saya ajak lah, jom kita solat. Dia senyap, tak kata apa. Saya kata jom solat. Nanti sambung pula. Dia kata, saya bukan Islam.
Muka pun nampak kacungan, saya tak tanya banyak lah, okey lah. Tak ada masalah, kamu bukan Islam tak apa, saya solat dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu ketika saya dalam senarai daftar nama, saya tengok nama dia, nama orang Islam. Saya pun terkejut, saya panggil dia, datang. Saya kata, dulu kamu kata kamu bukan Islam, tapi nama kamu nama Islam. Biasa di Malaysia ni nama Islam lah. Ya, nama Arab Islam lah tu. Itu di Malaysia lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya tanya menyatu, saya kata, kamu jangan main, ini bang akidah. Dia dapat agak-agak, dia kata, Ustaz, saya ni nak cerita pun saya tak tahu, tapi saya tak tahu saya ni Islam ke tak. Saya tak tahu Islam ke tak. Saya kata, macam mana kamu tak tahu Islam ke tak? Siapa ayah kamu, siapa ibu kamu? Dia kata, Ustaz, ayah saya seorang yang komited dengan Islam. Tiap-tiap waktu, solat 5 waktu di masjid tak namik subuh sampai isyak. Sebab saya tahu dia nak pergi. Dia tak pernah ajak saya. Mak saya begitu komited dengan agama Hindu. Tiap-tiap minggu dia pergi kuih Hindu. Saya kata, macam mana boleh jadi macam tu? Adakah kahwin campur? Tak, masa kahwin dulu mak masuk Islam, ayah memang asal Islam, tapi lepas tu tak macam mana, ayah pun biar mak nak masuk balik. Masuklah. Akhirnya yang duk ajak saya pergi kuih adalah mak saya. So saya tanya, kamu pergi lah? Saya pergi dah, mak ajak. So kamu buat apa? Tak buat apa, sebab saya tengok dengan tangan 8 saya beli geleman. Tapi tengok sajalah, tapi saya tak sembah apa-apa. Tapi sembahyang tak? Tak sembahyang sebab Pak tak pernah ajak saya tahu dia tiap-tiap waktu duduk di masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agak-agak ni kalau di akhirat esok siapa masuk neraka dulu? Si anak ke? Si mak ke? Si ayah ke? Tuan-tuan tepuk dada tanya iman. Nak ceritanya, kadang-kadang si bapak tu dia rasa lepas tangan. Dia rasa dia boleh solat 5 waktu cantik. Dia tak peduli tanggungjawab dia. Dia tak peduli anak isteri dia. Sedangkan macam ayat yang pertama saya sebut tadi, Allah Ta'ala sebut anfusakum wa ahlikum nara. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila dia tidak melaksanakan perintah itu, dia akan mula-mula dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tidak melaksanakan, menjalankan amanah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau banyak tadi bincang tentang peranan ibu, peranan suami, peranan bapa, apatah lagi yang menjadi pemimpin kepada rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki suami pemimpin dalam rumah tangga, yang mana ketika nakhodanya cantik, insya-Allah gerabaknya cantik, kepala kereta api cantik, gerabaknya cantik. Tetapi kalau kereta api ada kepala kereta api ada masalah, itu yang kita risau. Hak belakang ni pun takut-takut ada masalah. Maka dengan sebab itu, kita para suami terutamanya kena ambil berat dalam soal-soal yang seumpama ini, sebab kita memegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk kita memperteguhkan usaha kita, menambah ilmu pengetahuan dan melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Syauqi. Jadi nak terus kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zakirullah Al-Bakri. Di sana doktor, ada banyak cabaran-cabaran luaran dan dalaman. Ke arah nak jadi keluarga yang hebat, bapa yang hebat, mak yang hebat. Apa tu cabaran-cabaran kepada seorang pemimpin yang pemimpin hebat? Silakan doktor. Terima kasih hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebenarnya dalam bab nak dapatkan seorang pemimpin atau kita kata manusia yang cukup baik, sudah pasti dia tak datang dengan begitu mudah. Dia melalui proses-proses yang cukup hebat. Tuan-tuan, kita bacalah mana-mana sejarah, sebagaimana Ustaz tadi sebut, doktor sebut dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini tak dapat tidak banyak cabaran-cabaran. Cabaran yang paling utama, keluarga itu sendiri yang galibnya memainkan. Kalau keluarga jenis kurang minat ibadat, anak payah nak buat ibadat. Kalau keluarga jenis kurang minat belajar ilmu, dia payahlah nak belajar ilmu. Maka cabaran-cabaran seperti inilah kita sendiri memulakan daripada diri kita. Maknanya daripada mula nak asas rumah tangga, ataupun bermula daripada sekarang, kita mesti berubah. Cintakan Allah, cintakan Rasul,
datang ke masjid. Begitu juga datang ke majlis ilmu. Sebenarnya masalah-masalah seperti ini kadang-kadang bila kita biarkan, kita terkia-kia, kita sedang tercari-cari. Ini cabaran. Tapi saya nak sebut, sebenarnya kita berada di Malaysia ni alhamdulillah. Walaupun disebut macam-macam, orang harap kata macam-macam, tapi alhamdulillah. Baru minggu lepas saya diminta hadir dalam satu majlis krisis di Syria, dibuat di Darul Fuqaha oleh sahabat kita. Jadi yang saya nak sebutnya, dipanggil wakil daripada Arab Syria sini. Saya tanya dia, di luar masa makan lah. Saya tanya dia beberapa soalan. Dia cerita memang teruk tuan-tuan. Saya ingat kena buat panggil, suruh tayang filem, biar tengok sungguh. Saya rasa itu lebih memberi satu kesan. Kita sebut Palestin itu satu hal. Syria ni teruk lagi. Kita tak tahu rupanya. Satu. Allah teruk. Jadi masa saya makan, saya cakap dengan dia. Saya kata, Syekh, entah ni keluar bila? Dia pun bagi tahu, saya keluar bulan 9 September lepas. Tak boleh balik? Tak. Balik mati tuan-tuan. Balik mati. Tak berani nak balik. Pergi mari. Suasana dalam keadaan yang cukup dahsyat. Saya tanya dia, kata orang-orang demonstrasi itu macam mana? Dia macam biasa kita buat demonstrasi kat Malaysia. Oh, mana boleh. Tuan-tuan tahu, nak buat demonstrasi tu, dia cerita, orang yang nak pergi demonstrasi ni, yang pertama sekali, dia ambil air semayang. Mandi, ambil air semayang. Sudah ambil air semayang, semayang sunat dulu di rumah. Sudah semayang sunat tu, tulis wasiat. Kemudian baru keluar. Maknanya kalau dia mati, pakai lela dah. Kalau tak mati tu bonus, boleh hidup balik. Teruk tuan-tuan. Dan kadang-kadang tu ada pula syabiah. Syabiah ni maknanya orang yang dibela, tujuannya tak kenal lain, siapa dia ada, dia boleh bunuh, boleh tembak. Dia sharpshooter pun ada. Teruk tuan-tuan. Saya tanya dia, angka mati berapa lama? Sekarang ni, sudah yang meninggal dunia, resminya 8,500. Tapi dia bagi tahu saya 12,000 lebih. Saya kata anggaran sebenar lebih kurang. Lebih kurang dalam 30,000 lebih. Tuan-tuan mati. Mati begitu saja. Dia tunjuk gambar Allah. Tuan-tuan. Budak tengah, perempuan tengah tembak. Jadi di situ saya nak gambarkan apa. Kalau begitu keadaannya, macam mana nak belajar? Macam mana nak tengok iPad? Tak sempat. Muka buku lagi lah tak sempat. Tak sempat apa-apa. Jangan fikirlah masalah komputer, masalah nak tebak banjir. Tak sempat dah dia. Masalahnya nak hidup. Jadi kita duduk dalam negara yang aman. Pergilah masjid. Buku ada belakang dibeli. Buat mini perpustakaan di rumah kita. Baca buku banyak-banyak. Selama mana kita dapat baca, kita dapat banyak ilmu tuan-tuan. Saya tengok seorang tuan guru yang terkemuka, saya cukup salut dia. Masa saya kecil-kecil dulu, belajar di Al-Madinah, selalu tengok dia dalam TV. Biasa dia ajar, sekali dia pecat spek, sekali dia baca sikit, dan dia pakai kantar baca. Orang tua, namanya Almarhum Syekh Ali Tantawi. Bukan Syekh Azhar, dia orang keluarga ulama daripada Suria. Baik. Dia cerita pengalaman dia tuan-tuan. Dia baca buku setiap hari tak kurang 10 jam sehari, sudah lebih 50 tahun. Bodoh lagi kita orang macam tu. Kalau benok-benok pun dapat 2 sehari, berapa banyak tu. 10 jam sehari. Itu minimum. Mungkin kadang-kadang lajak lebih daripada 50 tahun. Kalau gitu tuan-tuan, sebab itu saya bila tengok ada orang yang cakap, wah, saya tak baca dah buku. Tak ayah, cakap banyak. Kadang-kadang jauh sangat kita. Sebab orang-orang yang macam ini yang menjadi scholar dunia hebat ini, mereka bukan jalan-jalan orang.
sebab itu kita nak keluarga kita menjadi. Dia sendiri pun kalau cara dia tarbiyah anak dia, saya baca dalam sejarah dia cukup menarik. Cukup menarik. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Dia tahu cucu dia sayang, cicit dia sayang, anak dia sayang, dalam keadaan dia tahu cara ini. Sebab itu marilah sama-sama kita mengambil cabaran yang kita ada. Jangan kita tengok sangat kekurangan kita, tak cukup ni, tapi tengok macam yang disebut tadi, kelebihan yang ada pada kita. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Sami Fadilah Dr. Ustaz Zulkifli Al-Bakri tersentuh dari sudut bagaimana cabaran kita sebenarnya menjadi tak tercabar dengan doktor ya. Tak tercabar sangat pun, tapi kadang-kadang kita yang pergi cari cabaran. Ya, kalau serius nak tengok iPad muka buku pun tak boleh. Kita ni iPad apa lagi, bubulah iPhone, apa benda, IU bubulah Samsung Galaxy Note apa benda. Sebenarnya kita tak ada cabaran. Ya, tak ada cabaran. Macam apa website tadi lah, kita nak kata masalah murtad, sebenarnya cabaran sebenarnya ialah kita sendiri ada sindrom atau budaya mim alif lam sin. Sebab itu saya terbaca dalam satu makalah, walaupun kita minat terjemah hijrah is apa ai apa, dia kata dalam mulut Nabi baru ni Amin itu sebenarnya akhlak Nabinya ada. Mim jadi muttabi', ya, jadi muttabi', orang yang jenis ikut apa yang Allah suruh, apa Nabi suruh. Istiqamah, nusrah, maknanya benda-benda dah komplit dah. Tapi budaya mim alif lam sim ini yang menjadi penyebab yang kita rasa mari sikit benda-benda yang pelik kita dah tercabar. Sebab betul kata orang tua, kalau kita tuding jari salah orang, pak jari Ustaz Sofi, dia akan patah balik kat kita. Tuan-tuan sekalian, ya, ini contoh. Dan isu-isu yang jadi pada hari ini, kena ingat, memberi pendidikan kepada kita sendiri. Contoh masjid, madrasah Siribut tadi lah. Ya, budak-budak kata biar Pak Long tu mati dulu baru saya pergi. Tuan-tuan, maka kalau kita banyak baca, ada satu sabda Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, tak silap Sahih Bukhari, ya, dia kata Nabi pernah ajak anak-anak kecil ini belajar memanah di masjid. Subhanallah. Sebab fitrah budak-budak datang masjid dia main. Dia bukan nak sembahyang sangat. Dia rokok pun, jom kita pergi belakang. Bila pun sejuk kita lari. Budak-budak dia macam tu. Tuan-tuan, dia boleh jolok butuh kawan sebelah dia. Dia boleh geletek kita sebab dia jenis gitu. Tapi kalau jenis jerkah apa tak syauki buat tujuh apa, dan maknanya sebenarnya kita sendiri yang cari pasal letakkan satu cabaran. Jadi insyaAllah sekalian, dengan masa yang ada ni, ya, saya ingat ada soalan tak ada ya? Ada soalan ke? Saya dah dimaklumkan ada soalan nak ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan padat, ringkas dan tepat. Bagaimana surau masjid boleh berfungsi untuk menjana kepimpinan keluarga dan umat? Terima kasih. Kita sebut masjid, kita tanya masjid. Saya ingat, saya bagi Dato'. Ada soalan lagi? Saya ingat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah bolehkah Ustaz jelaskan perbezaan antara kepimpinan mukmin dan kepimpinan fasik? Dengan Dato' boleh, insyaAllah dua sekali kita akan berkongsi lah jawapan itu. Terima kasih. Adapun soalan pertama, memang peranan masjid ini cukup besar, surau ini cukup besar. Saya teringat apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya, di mana dia buat satu makalah tentang risalah masjid. Masjid surau ni dia ada 6 peranan dia, bukan 1, 6. Yang kita tengok, kita ambil, mungkin kita ambil 3 sahaja. Kita ambil masjid ni tempat ibadat, kita ambil masjid ni tempat belajar ilmu, dan mungkin sekali-sekala kita buat macam majlis macam ini atau gotong royong begitu.
Tapi risalah masjid ini dia jauh lebih besar daripada itu. Dia sebagai da'awiyah, sebagai dakwah dia ajak. Sampai kepada tahap memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Begitu juga yang kedua, selain daripada itu dia takaful ijtimai. Dan masjid ini sebenarnya kalau boleh dia menjadi pengubah kepada masyarakat, bukan masyarakat mengubah masjid. Kadang-kadang kita tengok masyarakat ada nak ubah masjid, tapi masjid dia menjadi mengubah masyarakat. Jadi masyarakat bergantung suka kepada masjid. Sebab itu apa yang berlaku sistem di Madinah sebagai contoh. Masjid sebagai center utama, markas Islami, kat lain keliling akan taat dan berkiblatkan ataupun akan pergi ke masjid bergantung kepada masjid. Sebenarnya banyak sangatlah peranan-peranan ni yang patut kita tengok, dan usaha yang dibuat seperti malam ni adalah baik. Dan saya rasa masalah pengajaran pun kena diperkemaskan lagi sekurang-kurangnya untuk kanak-kanak dan untuk remaja, untuk kita menjadi generasi pelapis. Isu yang kedua, beza antara mukmin, kepimpinan mukmin dan yang pasti dengan yang ini. Yang ini sebenarnya kita boleh tengok sirah-sirah yang cukup baik. Umar bin Abdul Aziz, macam mana contoh kepimpinan yang baik. Dan kita boleh tengok Umar ibn Al-Khattab, macam mana kepimpinannya. Dan kepimpinan seperti ini sebenarnya kerana mereka ini takut kepada Allah. Kerana mereka ini benar-benar memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Dan dia tahu matlamat mereka ni bukan di sini. Umar bin Abdul Aziz perintah 2 tahun je tuan-tuan. 90